إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita menyambung perbincangan kita. Kita telah selesai membincangkan mengenai fi'il yang bahagian yang pertama, iaitulah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kira kita pada bahagian yang kedua, kita ada isim, fi'il, harf. So untuk fi'il madhi kita dah selesai. Kita nak masuk pada bahagian yang kedua, fi'il mudhari'. So kita hanya akan sentuh dua sahaja dulu, madhi dan juga mudhari'. Yang amar ini untuk permulaan ni kita tak sentuh dulu. Baik. Sebagaimana dalam fi'il madhi yang kita telah ambil dan ialah 8 dhamir. Dan ini dia punya ringkasan lah. Bermula dengan huwa. Dia perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir beri atas, huruf tengah tu berbaris. Kemudian hum, kan waw alif di hujung. Kemudian hiya, ta sukun di akhir perkataan. Kemudian anta, ta beri atas di akhir perkataan sebelumnya sukun. Antum, ta mim di akhir perkataan sebelumnya sukun. Anti, ta di akhir perkataan baris bawah sebelumnya sukun. Kemudian ana, ta baris depan akhir perkataan sebelumnya sukun. Dan nahnu, nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Maka ni 8 yang tanda yang kita nak biasakan. Dan dalam banyak-banyak tanda, dalam 8 tanda ni mana yang paling banyak sekali kita jumpa? Hum. Selalu kita jumpa hum ni lah, dalam bentuk fa'alu ni, waw alif kat belakang ni. Kan biasa amanu, kafaru, kan. Yang paling kerap sekali kita jumpa hum. Kan. Kemudian yang fa'altum banyak kita jumpa, kan. Untuk antum, kuntum, taraktum, fa'altum. So yang tum ni pun banyak kita jumpa. Kemudian tak kurang juga yang nun alif ni lah. Nun alif ni banyak. Nun alif ni banyak. Nazzalna, anzalna, kan. Fa'alna, so nun alif ni banyak. So dalam 8 ni, kan, kalau kata kita tak sempat nak ingat semua, kan, mana yang boleh kita ingat dulu, kita ambil yang selalu kita jumpa. Yang selalu kita jumpa, kan. Mungkin yang macam hiya ni, fa'ala ni, okay, tak apa, kita boleh kemudian nanti ingat, tak apa. Fa'alta pun tak apa, boleh kemudian kan. Fa'alti pun sama, boleh kemudian kan, tak apa. Kan. Fa'altu pun boleh kalau nak kemudian kan. Tapi yang lain, yang fa'alu, fa'altum, fa'alna ni, ini 3 yang awal ni yang utama, yang kerap sekali diulang digunakan dalam ayat. Kita nak kuasai dia betul-betul, kita boleh ingat tanda dia, kita boleh ingat dhamir, dhamir yang tersembunyi tu, DYT tu kita boleh ingat. Baik. Ustaz, sebelum Ustaz, malam ni kita nak pergi fi'il mudhari' Ustaz. Ya betul, insya-Allah. Boleh tak saya nak buat satu cadangan? Sebelum kita nak tinggalkan fi'il madhi ni, kita buat satu macam apa tu, orang panggil apa? Tadabbur. Kan? Kita buat table. Syekh tu dah baca saya punya tu. Kita buat satu table supaya Ustaz akan bagi beberapa perkataan fi'il. Lepas tu dia ada kolom dia. Ni kolom kolom hiya, kolom hum, kolom anta, kolom antum.
Jadi daripada fi'il yang Ustaz bagi tu kita buat macam homework supaya kita biasakan. Kalau nak ingat macam ni Ustaz, bila tak ingat? Betul. Kalau saya lupa minggu lepas, sepatutnya kita tak ada homework tu. Patut kita buat yang tu kan, supaya kita jadi kita boleh rujuk cepat. Kalau macam ni tuan sementara nak ingat, aduh tak jadi Ustaz. Jadi otak dah terlewat kan. So, saya ingat kalau boleh Ustaz apa ni, macam ni Ustaz buat ni betul dah ni. Cumanya sebelah kanan ni dia kosong, sepatutnya sebab ni dia buah mudhari' kan. Kita boleh ambil lagi tu, saya tak letak dulu. Tak, maksud saya ni macam sini tadi kan, macam fa'ala ni. Sebelah kiri ni ya. Fa'alu, sebelah kiri ni fa'alu hum kan. Fa'alat hiya, sorry. Tadi huwa, hiya, huwa, hum, hiya, fa'alta, anta, fa'altum, antum, fa'alti, anti, fa'altu, ana, fa'alna, nahnu. Sebelah dia tu kau Ustaz. Jadi kalau kita ada kolom yang tu, kena Ustaz bagilah beberapa perkataan. Madi ni bagi 10 ke berapa ke. Kemudian yang mana yang istimewa tu, contohnya yang mana yang ada huruf apa yang dia ada alif tu Ustaz kan? Huruf sakit. Huruf sakit. Huruf sakit tu macam mana kita nak bentuk dia, jadi Ustaz bagi yang tu asing. Ni huruf sakit. Huruf sakit buat apa ni? Apa ni dia punya orang panggil apa ni? Wazan. Wazan dia tu macam mana kalau huruf ni kan? Wazan dia macam mana? Huruf yang sakit tu. Tak biasa wazan dia macam mana? Kalau saya ingat kalau buat macam tu lebih manfaat lah Ustaz. Pandangan saya lah. Ya. Menarik itu je ya, menarik. Terima kasih banyak atas cadangan. InsyaAllah nanti saya akan buatkan table dia. Nanti saya tinggal bagi perkataan je. So boleh masukkan, boleh try sendiri. Kan, untuk ingat dia punya, nak biasakan dia punya tanda-tanda. InsyaAllah nanti saya akan berikan, saya buatkan table ni. Saya hantarkan di grup. Masih. Dan mungkin nanti kita akan buat berkala. Walaupun mungkin bukan dah pada kita dah meninggalkan fi'il madi kan. Nanti selang 3 minggu ke kan, 4 minggu ke, kan kita buat sekali latihan tu. Untuk madi balik, untuk nak refresh balik insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih aja ya. Dengan yang menarik. Yang sangat bagus. Baik. Jadi insya-Allah kita nak masuk pada jenis fi'il yang kedua. Insya-Allah, iaitulah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan dalam fi'il mudhari' ini juga sama. Kita hanya akan ambil pada 8 sahaja kata ganti nama ataupun 8 sahaja dhamir, sama. Huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. Sama, kita akan ambil hanya 8 sahaja. Kita tak ambil semua. Jadi pada 8 ni pun nanti kalau kata rasa macam 8 tak dan nak kejar semua, nanti boleh ambil mana yang kerap sekali digunakan dalam Al-Quran. Baik. Fi'il mudhari' maknanya ialah kata kerja kala kini dan depan, present and future. Satu lagi kan yang tak masuk di sini adalah dia adalah continuous. The present, future and continuous tense. Untuk kita biasa gunakan kala kini dan depan sahaja. Kan? Kalau yang berterusan tu kita sebenarnya tambah perkataan kan. Kita letak perkataan sentiasa untuk menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan secara berterusan kan. Dalam fi'il mudhari' maka dia ada menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan sekarang.
ataupun nanti akan dilakukan, atau menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan secara berterusan. Itu yang terkandung dalam makna mudhari'. Beza dengan fi'il madhi. Fi'il madhi dia hanya menunjukkan yang lepas je kan, apa yang dah lepas je. Menunjukkan kepada perkara yang dah lepas. Baik. Jadi seperti biasa nanti kita nak tengok fi'il madhi. 8 domain ni tadi. Semua 8 domain kita nak masukkan pada fi'il mudhari' pula. Macam mana kita masukkan juga pada fi'il madhi. Baik. Untuk fi'il mudhari' pertama bila dimasukkan kepada huwa kan, untuk seorang dan maskulin, tanda yang kita nak lihat ialah ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Itu dia punya tanda dia. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Okey. Jadi ini tanda untuk huwa. Tanda untuk huwa. Dia ya kat depan, waw alif, huruf akhir baris depan. Baik. Secara umumnya, saya berikan dulu untuk fi'il mudhari'. Kalau kita cerita tentang fi'il mudhari', huruf bila fi'il madhi, tanda untuk fi'il madhi dia duduk di belakang sahaja. Belakang sahaja. Fi'il mudhari' dia ada tanda yang duduk di depan dan belakang. Dia ada dua-dua. Ada depan dan juga belakang. Baik. Untuk fi'il mudhari', 4 huruf ini mesti ada di awal perkataan. Dia tak lari daripada 4 huruf ni. Pertama, hamzah, nun, ya, ta. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yarhamakum. Masya-Allah. Syafakallah. Hamzah, nun, ya, ta. Baik, ada yang sebut dengan pelbagai cara lah. Ada yang sebut ringkasan dia anti kan. Dia tak akan bentuk macam ni. Anti hamzah nun ta ya. Kan tak kisah. Haji Sias ada singkatan lain, short form lain. Tu Anita dah Ustaz dah bagi jemput dah. balik ah. Kemarin dulu kita Anita ada dah jemput balik. kita jumpa dengan Anita ni dah balik dah. Haji Sias ni Siapalah yang nama Anita tu ya? Anita, kan. Ada pun nama Anita. Jadi tak kisah. Janji dia ada 4 huruf, hamzah, nun, ya, ta. Letak anti ke, kita nak letak Anita, boleh. Tak ada masalah. Baik, maka fi'il mudhari' dia bermula dengan salah satu daripada 4 huruf ni. So huruf depan dia ini salah satu. Untuk Ana, Baik. untuk apa? Nun untuk Nanu, Ta untuk ramai lah. Betul. Ya pun untuk mereka. Anti, Anita. Boleh mana-mana. Ustaz, satu lagi Ana itu Ustaz. Anai tu. Ana itu. Sebut niat pun boleh kan? Dia tak ada. Ni Niat. Anai tu. Boleh. Sebab ni hamzah, sebab dia bukan alif kan, so dia nak jadi niat tu tak boleh nak buat sebab dia hamzah. So ada 3 pilihan, anti, Anita dan juga anai tu. Mana-mana boleh.
Kita nak ingatkan 4 huruf awal untuk fi'il mudhari'. So bila cerita tentang fi'il mudhari', 2 poin kita nak ingat. Yang pertama, dia ada tanda depan dan juga belakang. Tanda depan dan juga belakang. Pertama. Yang kedua, minta maaf Ustaz sebelum. Dia ada tanda depan belakang ni setiap perkataan Ustaz. ya, setiap perkataan. Okey. Setiap perkataan. Dia ada tanda depan dan di belakang. Dia tak ada depan saja tak ada ya. Tak ada. Okey. Dia ada tanda depan dan juga belakang. Yashabu. Itu yang pertama, dia tanda depan dan juga belakang. Yang kedua, dia bermula dengan salah satu daripada 4 huruf ni. Bermula dengan salah satu daripada 4 huruf. Baik. Maka masuk pada yang pertama. Kita lihat tanda dia, ya di awal perkataan, tu tanda depan. Huruf akhir berbaris depan, tu tanda di belakang. So tanda depan dia ya, tanda belakang dia baris depan ataupun dhammah. Ini untuk fi'il mudhari'. Untuk huwa, tanda dia ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik. Ini nanti kena selalu ulang-ulang kan, kena jadikan zikir juga ni. Ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Baik, saya tak letakkan perkataan dia dan sebab nak kita fokus pada tanda dia. Baik, kalau kita masukkan ke dalam perkataan, secara umumnya dia akan jadi macam ni, alu. Lalu. Kan? Tapi yang kita nak highlight, yang kita nak beri perhatian adalah pada huruf ya dan juga baris ni. Baik, ya huruf saja kita nak bagi perhatian. Sebab apa? Kalau ada yang waktu ya tu baris depan pun ya juga. Boleh juga. Kan? Jadi huruf tu yang penting, baris tak apa. Baris tak apa. Yang kadang dia akan ain ini, kadang ain tu akan baris depan juga. Dia akan jadi yaf'ulu. Kadang dia jadi yaf'ilu. Jadi tak apa. Yang kita nak highlightkan, kita nak beri perhatian adalah pada huruf yang pertama, ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik. Maka dalam terjemahan dia mesti ada perkataan dia. Ada perkataan dia. Jadi kalau kata fi'il mudhari' ni, dia ataupun ia. Kalau madhi, kan kita kata dia mesti ada perkataan telah sebab menunjukkan dia adalah fi'il madhi yang telah lepas, past tense. Dan juga dia punya dhamir dia. So dua lah kena ada. Tapi kalau fi'il mudhari' ni, kita tak gunalah perkataan sedang tu kan. Jarang dalam terjemahan pun, Quran terjemahan dia tak letakkan perkataan sedang tu. Sedangkan kalau perbuatan yang kita tengah buat, kita akan letak sedang kan. Saya sedang makan. So menunjukkan apa? Kita sedang makan. Ataupun saya akan makan. Menunjukkan nanti kita nak makan. Jadi itu tak apa. Sebab tak ada dalam terjemahan Al-Quran perkataan sedang tu. Kan? Tak ada. Akan tu kadang-kadang disebut, kadang tak disebut. Tapi kita nak highlightkan ialah dia punya dhamir dia. Dia ataupun ia. Dia ataupun ia. Baik, kalau dia ada dia ataupun ia, tiba-tiba ada perkataan telah. Kita ambil tak ada sebagai fi'il mudhari'? Sudah tentu kita tak terima dia lah sebagai fi'il mudhari'. Sebab apa? Telah ni dia adalah untuk fi'il Madhi. dia untuk past tense. Baik. Kita lihat pada contoh. Contoh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik, perkataan yastahzi'u. Yastahzi'u. Kan panjang perkataan ni. Dia tak apa, sebab apa yang kita nak lihat adalah huruf pertama dia apa? Kita lihat ada ya. Huruf terakhir dia baris depan. Bila ada ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan, maka dia adalah fi'il mudhari'. Dalam terjemahan dia, mesti ada perkataan dia
ataupun ia. Apa? Dia ataupun ia. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Perkataan yakhtafu. Kita lihat ada ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka perkataan ini dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan dalam terjemahan dia mesti ada perkataan dia ataupun ia. Itu dia punya dhamir lah tu. Kan dia punya DYT dia, dhamir yang tersembunyi dia itu merujuk kepada huwa. Seorang untuk maskulin. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun. Perkataan yaqulu. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yaqulu dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Terjemahan dia mesti ada dia ataupun ia. Kan kita tak tahu apa benda terjemahan dia, contoh macam yakhtafu. Kan kita tak tahu apa benda maksud yakhtafu tu. Tapi kita tahu dalam terjemahan dia mesti ada perkataan dia ataupun ia. Sebab apa? Sebab ini merujuk kepada dhamir dia. Ya dan baris depan ni merujuk kepada dhamir dia. Ada dia kat dalam tu, ya tu. Dhamir tu ada. Tapi maksud dia apa kita tak tahu. Tak apa. Wa ma yakfuru. Ustaz, Ya saya. yang ayat yang pertama tu, takut nanti dia orang pun silap faham lah, yang ya'mahun tu. Okey. Dia kan bentuk dia lebih kurang sama, tapi dia bukannya untuk di wa kan. Takut nanti dia orang ambil kenapa yang ni bagi dia tak bagi depan. Baik. Terima kasih Januria. Yang ini contoh ya'mahun. Kita nampak ada ya juga kat depan dia. Sama. Tapi huruf belakang dia last sekali huruf nun. Tak apalah huruf tu. Tapi nun tu dia baris atas. So tengok je lah huruf hujung tu baris dia apa. Jadi kalau dia baris depan, dia bukanlah fi'il madhi untuk dhamir huwa yang kita sedang cari inilah. Dan dia bukan tanda untuk dhamir yang kita sedang cari. Walaupun depan dia ada ya. Walaupun dia domel. Walaupun dia dhamir, betul. Walaupun dia mudhari'. Walaupun dia mudhari'. Jadi kita nak lihat dua tanda tu kena komplit. Pertama depan dia, kemudian hujung tu baris depan. Tapi kalau jumpa ya saja, belakang dia baris atas ataupun huruf akhir tu dia baris bawah. Dan maka kita tak ambil dulu perkataan tu untuk masa ni. Buat masa ni kita tak ambil dulu. Sebab yang kita sedang cari tanda dia mesti dia ada kat depan ya, dan tanda belakang dia baris depan. Lain pada baris tu kita hold je dulu perkataan itu. Baik. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Perkataan yakfuru. Ya awal perkataan, huruf akhir baris depan. Maka yakfuru dia adalah fi'il mudhari'. Kita tak tahu makna dia apa, tapi kita tahu dalam terjemahan mesti ada perkataan dia ataupun ia. Dia boleh dia ataupun ia. Kan kerana dalam tu dhamir ada dhamir huwa. Kama salil ladzi yan'iqu. Perkataan yan'iqu. Ada ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Maka yan'iqu dia adalah fi'il mudhari'. Bima la yasma'u. Perkataan yasma'u, ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Maka yasma'u juga dia adalah fi'il mudhari'. Dua-dua makna ni kita tak tahu apa. Kan tak apa. Janji kita tahu dalam terjemahan tu dia mesti ada perkataan dia ataupun ia. Dia dhamir merujuk kepada huwa. Ustaz, minta maaf Ustaz nak tanya. Ustaz, Baik. saya pun nak tanya. Silakan. Tunjuk yang tadi. Ni you apa ni Haji Yahya dulu. Dia yang Okey Ustaz, saya nak faham satu.
Kalau tengok daripada contoh yang Ustaz bagi ni, ada huruf selepas huruf ya tu dia baris sukun. Okey. Yastahzi'u, yakhtafu. Tapi ada juga yang tak berbaris sukun, yaqulu. Yaqulu dia tak berbaris sukun. Yang lain semua yakfur, yakfuru, yan'iku, yasma'u. Jadi makna kata untuk fi'il mudhari' ni dia tidak ada macam standard dia lah yang mengatakan dia mesti kena baris sukun lepas ya ataupun tidak. Ustaz tak macam tu ya. Tak, dia punya standard tu dua je. Huruf depan tu ya, huruf akhir baris depan, tu je. Lepas tu dia tak kira baris apa. Dia tak kira tengah tu baris apa. Tak kira tengah tu baris apa. Itu kalau dalam tanda ni pun saya hanya bagi huruf ya kat depan, huruf akhir baris depan. Tu je saya bagi. Sebab apa? Sebab pertama huruf tengah-tengah tu akan berbeza, yang kedua baris pada huruf tengah-tengah tu akan berbeza. Bila kita lihat dalam contoh. Jadi dia bebas. Okey. Yang penting dia ada dua tu, dia ada tanda kat depan ya dan huruf akhir tu dia berbaris depan. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Silakan Dia Nazifah. tak ikut acuan dia ya Ustaz. Dia Yaf'alu. dia tak ikut acuan yaf'alu. Dia bukan tak ikut, dia open. Dia sebab kita boleh bagi acuan dia yaf'alu kan. Secara asas dia ikut acuan yaf'alu kan. Ni asas dia. Tetapi ada juga yang nanti perkataannya yaf'ilu perkataannya. Ada nanti perkataannya baris dia yaf'ulu kan. Itu yang huruf kedua itu sukun. Macam tadi yang Haji Yahya sebutkan tadi yaqulu. Yaqulu. Kan. Huruf kedua dia bukan sukun, sedangkan tiga-tiga ni huruf dia sukun. Kan. Huruf huruf yang kedua dan huruf ketiga kan berbeza. Tetapi semua yang sama ialah apa? Ya kat depan, huruf akhir baris depan. Ya awal perkataan, huruf akhir baris depan. Itu semua berkongsi tanda yang sama. Dia salah baris. Yaqulu. So tanda sepatutnya kita ambil tanda dia yang sama, semua share. Contoh tadi perkataan yastazi'u kan? Yastazi'u. Ya tu pun akan bertukar baris juga ya Ustaz. Ya pun ada waktu dia akan baris lain. Yastahzi'u. Kalau tengok yastahzi'u kan dengan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Mana lagi panjang? Ada yang matching tak? Tak ada yang matching. Ini panjang penuh perkataan dia. Tapi tak apa. Sebab kita nak lihat tanda dia. Ya awal perkataan, huruf akhir baris depan. So dan ya ni juga nanti ada waktu ataupun ada perkataan yang dia berbunyi yuf'alu. Contohnya. Kan? Ada yang dia akan bunyi yuf'ilu. Dia akan berbeza-beza. Hatta huruf ya itu pun. Sebab itu baris ya tu kita tak sebab dia punya wazan tu berbeza, nanti huruf dia baris pada huruf pun akan berbeza. Sebab tu yang kita highlightkan dia punya huruf tu bukan dia punya baris. Mana yang kita highlightkan baris, maknanya itu kita kena tengok baris dia lah. So baris tu penting. Yang kita highlightkan huruf, maknanya huruf saja yang kita lihat. Baris dia kita tak fokuskan dulu untuk permulaan ni. Ustaz, dari segi number of huruf tu? Untuk permulaan kita boleh ambil 5 huruf dan ke atas. 4 pun boleh sebenarnya 4. Kalau kita ambil 4 huruf dan ke atas. Termasuk dengan ya macam ni kan 1 2 3 4. Boleh kita ambil. Yaqulu 1 2 3 4. Yakfuru 1 2 3 4. So bolehlah. Dia tapi saya tak sebutkan minimum dia 4. Untuk permulaan boleh kita ambil minimum 4 dan ke atas. Cuma saya tak sebutkan sebab apa? Sebab saya tak nak bagi tanda yang nanti dia tambah kita punya susah nak kena ingat. Sedangkan bilangan huruf tu dia tak kisah pun sangatlah untuk permulaan. Contoh macam wayam. Contoh yamud. Yastazi'u dia panjang.
Kalau panjang sin dengan ta tu imbuhan kan? betul. Hmm. Betul. Kalau dia panjang kita okey sikit. Kita risau kalau dia pendek. Kalau dia pendek kita risau. Kan sebab takut dia bukan fi'il. Kan tapi kalau Yang kita nak muddu. berjaga-jaga, bolehlah kita ambil empat huruf dan ke atas. 4 huruf dan Yang dan muddu ke tu ya. Okey, Macam okey. yang mudu dia nampak macam 3 je. Kan 1 2 3. Kan sebab dal tu ada syaddah, so dia ada 2 lah kat dalam tu. Macam tu. Ustaz, yang huruf yang belah kiri tu, yang dhammah tu, dia boleh ada syaddah tak Ustaz? Yang mana huruf dhammah tu, yang huruf akhir. Dhammah, yang ujung tu. Okey, baik. Huruf yang akhir itu yang ada dhammah ke tak ada dhammah, itu bergantung pada bentuk perkataan. Kalau dia ada dhammah pun kita boleh ambil. Kalau kata contohlah kita ambil yakhtafu ni kan. Bunyi dia yakhtafu contohnya. Kan bunyi dia yakhtafu contohnya. Tak apa, boleh ambil macam nilah. Yamuddu. Kan yamuddu, dal tu ada syaddah. Boleh kita ambil sebab kita nak lihat pada dia punya baris sahaja. Kalau huruf tu ada syaddah pun kita terima. Ustaz. Ya, saya. Silakan. Adakah ini yang sebabnya masa kita belajar isim dulu kan berakhir dengan waw nun, kalau bermula dengan ya dengan ta tak boleh ya? Betul. Betul lah. Pandai Betul. Tepat sekali. Itulah sebab dia. Sebab dia tanda dia tu panjang sikit. Dia ada waw nun, ya nun tapi awalnya bukan ya atau ta. Sebab ya dan ta di awal tu adalah salah satu tanda untuk mudhari'. Salah satu tanda untuk mudhari'. Betul, tepat sekali. Ya, Syam. InsyaAllah. Baik. Kita teruskan contoh seterusnya. Pada surah Al-Fajr ayat 15 hingga ayat 26. Baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu, kita nak cari apa? Kita tengah nak cari mudhari' mudhari' untuk huwa. Tanda dia ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya pada perkataan fa yaqulu. Fa tu kita boleh potong dia. So tinggal yaqulu sahaja. Apakah tanda dia? Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yaqulu dia adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Kita dah move on kepada mudhari'. Dah biasa madi. Sebab selalu madi. Dah biasa madi. Dah biasa madi. Dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada fa tu di dalam Ustaz. Fa tu fa kalau fa sahaja, huruf fa sahaja, tak ada ya, terjemahannya maka. Ada ikut kesusahan ayat, ada ayat yang digunakan lalu, antara dua, maka ataupun lalu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu. Sama perkataan fayaqulu, kita potong fa tu, ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yaqulu dia adalah fi'il mudhari'. Ustaz. Ya saya. Tanya yang fa'amal insan tu bukan Ustaz? Al-insan. Alif juga. Baik. Perkataan, bila kita lihat satu perkataan, yang pertama sekali kita lihat ada tak tanda isim pada perkataan tu. Ada tak tanda isim pada perkataan tu. Kalau ada tanda isim, kita ambil itu dulu. Dah tak ada tanda isim, baru kita pergi kepada tanda fi'il. Jadi bila kita lihat al-insanu, dia ada alif lam kat situ kan. So bila ada alif lam, kita terus ambil dia sebagai isim. Kalau dia insanu mungkin lah. Walaupun kita lihat pertama dia ada baris baris depan tu kan. Tapi hamzah ni pula dia hamzah yang berada di bawah.
Bari bawah. Hamzah yang untuk madhi, dia hamzah yang berada di atas. Oh, mesti di atas lah. Mesti di atas. Mesti di atas. Dan pun nanti kita nak gunakan tanda-tanda yang biasalah. Kan, tanda-tanda yang akan kita ambil ni tak adalah boleh kita katakan 100% nanti confirm. Kalau jumpa tanda tu, itulah dia kan. Sebab perkataan Al-Quran ni pelbagai. Ada je nanti memang asal perkataan dia bermula dengan ya. Kan? Ada je memang asal dia mula dengan nun, dengan ta, dengan hamzah. Memang asal perkataan dia macam tu. Dan huruf akhir dia pun nanti akan bagi depan juga. Kan? So itu nanti akan ada sedikit kekeliruan, tapi tak apa. Dia ada, kan? Kita kena aware saja yang ada nanti akan begitu. Tapi sebab tu kita tengok pada tanda yang pertama. Yang kedua kita lihat pada dia punya terjemahan dia. Untuk kita nak confirmkan. Baik. Ustaz, yang abtalahu tu tak ada apa-apa Mana? Abtalahu. Ini. Tak ada. Untuk tanda kita ambil tak ada. Sebab apa? Hu ni hu yang kita boleh potong. Dia sama dengan rabbu. Ni semua hu domain yang kita boleh potong. Domain lah. Tak nampak lagi. Sebab kita tak bincang. Kalau kita sebut perkataan ni garis, mesti kita boleh nampak. Okay, ibtalahu. So first kita nampak, okay, ada domain. So domain kita asingkan. Sebab itu penting kita potong-potong dulu perkataan tu kan. Supaya dia tak mengeliru. Dia tak mengelirukan kita. Okay. Baik, dan tanda tu tadi kena complete dua. Kena ada depan dan belakang. Kena ada ya dan juga domir. Dhammah, maaf. Kalla bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Mana pergi? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Baik, bawah tu, kat bawah sana. Pada ayat yang ke-23. Yatazakkaru. Ayat yang ke-23, yatazakkaru yauma idzin yatazakkaru. Perkataan yatazakkaru ada ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yatazakkaru dia adalah fi'il mudhari'. Huwa. Dalamnya dhamir merujuk kepada huwa. Betul? Kan? Nampak ada yauma idzin. Yauma idzin nampak ada ya kat depan. Dan tapi kat belakang tu tanwin. So kat tanwin kita tahu ambil lah dia adalah isim. Tak perlu kita fikir panjang. Baik, yaqulu sama ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan, maka dia adalah fi'il mudhari'. Untuk huwa. Fa yauma idzin la yu'azzibu 'azabahu ahad. Perkataan yu'azzibu. Yu'azibu ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan, maka yu'azibu dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada huwa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Perkataan yuthiqu. Kita nampak ada ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Ya tu beri depan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ya tu beri apa pun dia boleh. Sa ni beri bawah boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Dan huruf depan ni tak ada bari boleh je, tak ada masalah. Jadi ya kat depan, ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya dhamir merujuk kepada huwa. So yang kita lihat surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Perkataan ya'lamu. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka ya'lamu dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada huwa. Baik. Perkataan yakhfa.
Kita lihat ada ya di awal perkataan. Tapi huruf akhir dia tu tak ada baris depan. So kita buat apa? Kita hold dulu perkataan ni. Kita KIV dulu, tak apa. Walaupun mungkin maknanya sama dan sebagainya, tak apa. Kita hold dulu sebab kita belum sampai lagi pada perbincangan perkataan yang jenisnya begini. Wa nuyassiruka lil yusra. Tak ada ya tapi tak ada baris. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Perkataan sayadzakkaru. Apa nak buat? Potong dulu sin tu. So apa ini sin yang tanda untuk fi'il tu. Yang terjemahannya akan. Tanda untuk fi'il. Baik, yadzakkaru, tinggal yadzakkaru, ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yadzakkaru dia adalah fi'il mudhari'. Siap bagi tanda akan tu. Dhamirnya huwa. So ada dua tanda. Tengok sin tu, selepas tu dia memang sah-sah fi'il lah. Kan? Cuma fi'il ada dua, madhi ke ataupun mudhari'. Tapi kalau sin tu, fi'ilnya adalah mudhari'. Baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Ni kalau boleh nampak. Kita tengok perkataan tu, kasih potong dulu. Kita buang wa. Apa lagi nak buang? Ha tu kita buang. Jadi tinggal apa? Yatajannabu. Jadi ada huruf ya di awal perkataan. Huruf akhir tu baris depan. Baris depan. So yatajannabu. Maka yatajannabu dia adalah fi'il mudhari'. Kalau boleh nampak, okey. Alhamdulillah. Kalau tak nampak, tak apa. Tak ada masalah untuk permulaan. Sebab apa? Sebab dia memang bersambung-sambung pun dengan perkataan lain. Kan? Tapi domainnya kita dah biasa potong dah. So kita boleh asingkan dulu supaya dia tidak mengelirukan kita. Allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Yamutu. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yamutu dia adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada wa. Alhamdulillah. Ni ayat apa ni? Surah Al-Hadid 57. Okey, tengok surah, tengok mushaf tu lah, senang sikit. Surah 57 ayat yang keempat hingga 11. Ustaz. Ya saya. Yang tadi Ustaz potong ha di belakang tu kenapa Ustaz? Ha di belakang tu sebab dia dhamir. Oh, ha dhamir. Yang dalam. Ya dia ya. Dia ada dua dhamir situ kan Ustaz? Dhamir untuk huwa satu, untuk ha satu. Okey. Wa yatajannabuhal ashqa. Okay, wa kita potong situ. So wa tu lain lah. Betul. Ha tu dia ada dhamir. Ha dia dhamir untuk hiya. Ya. Dhamir untuk hiya. Ya. Yang duduk di belakang tu. Hiya. Untuk huwa. Ya. Jadi tak kena ke untuk huwa. Baik. Jadi tinggallah perkataan ya tajannabu ni. So ya tajannabu ni lah kita nampak ada ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. So asalnya ya. Kan ada Ustaz ada dua dhamir. Ada dua dhamir. Hiya tu dia rujuk kepada mana tu? Jannah. Baik. Jannah muannas. Sebab itu yang waktu kita potong-potong tu kan saya disebutkan ada yang kita boleh potong, ada yang kita tak boleh nak potong. Sebab apa? Nanti kita akan takut tersalah potong. Kan? So yang ini tak Ustaz, kita kat sini kita nak cari dhamir yang apa tu? Mudhari' yang dalamnya ada tersembunyi dhamir wa. Yang ni sepatutnya adalah dhamir wa dalam ni wa tajannabu ni kan, tapi dia bersambung dengan dhamir ha ni, hiya ni. So maknanya ada lagi tak? Maknanya ada dua kat sini lah. Ada dua dhamir lah sini. Ya betul. Ada pembuat dan kena buat lah Ustaz. Betul. Ya. Betul. Tapi ada perempuan dan lelaki.
Dia ada yang buat dan dia ada yang kena buat. Huwa tu. for Yang masculine kan. Tu kata jisih dia merujuk pada jannah. Maka ni hiya, yang dalam ni dhamirnya huwa. Cuba cari makna dia. Kan? Wa Kita selalu dengar perkataan ni tapi tak tahu makna. Tapi Dalam dua-dua dia sembahyang tu juga. orang. Satu Dua-dua huwa, menunjukkan isim dia satu. juga. Betul? Dia. Cuma dia, satu both dia. untuk maskulin, satu untuk Untuk Satu feminine. untuk feminin. Tapi yang kita nak Satu. cari maskulin. Ayat ke-11. Oh, betul. ayat ke-11. Ayat Apakah ia? Apa maksud dia? surah Dan Al-Ala. ia akan menjauhinya. Dan Surah Al-A'la. Dan ia akan akan menjauhinya. Itulah tu yang perempuan tu. Nya tu. Dan ia betul lah, akan yang menjauhinya. yang ia. Nya tu merujuk kepada apa? Tu lah. Dan akan menjauhinya oleh orang yang celaka. Ashqa tu orang yang celaka. So how do we understand this? Tengok ayat sebelumnya dia tulis, dia cakap apa? Siapa yang ada tu? I tak buka lagi. Orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Dan sebaliknya, orang yang celaka, yang kafir, akan menjauhinya. Akan menjauhinya. Dia kena tengok kata. Peringatan tu lah kot. Page berapa tu? Peringatan tu lah kot. Page ajaran 91. Peringatan tu lah maskulin kot. Betul ke Ustaz? Apalah Ustaz tak nak stres kat situ tu. Ada. Senang Ustaz, no comment. Ini satu perkara yang baik lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak belajar domir, kita pun tak kisah. Huwa ke hiya ke, kita pun tak kisah. Kita pun tak tahu. Dua-duanya menunjukkan kepada dia. Tapi satu muzakkar, satu muannas. Kita pun tak kisah pun nak ambil tahu kan. So alhamdulillah lah kita tergerak untuk kenapa? Dan bertanya kenapa. So boleh bertanya soalan bila lihat satu perkataan tu satu perkara yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat bagus. Satu permulaan yang sangat baik. Baik. Jadi wa yatajannabuha. Sini yatajannabu kata dia adalah fa'il mudhari'. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada huwa, dan huwa ni kan kita tahu dia adalah untuk maskulin. Kita tahu dia adalah dhamir merujuk kepada feminin. Kita nak tahu macam mana, kita kena lihat pada konteks ayat lah. Lihat pada konteks ayat. Dan huwa di sini dia yang dimasukkan ialah Allah. Huwa dia yang dimasukkan ialah Allah. Baik. Ha di sini merujuk kepada siapa? Ha di sini merujuk kepada al-ashqa. Al-ashqa. Orang-orang yang celaka. Sebab apa? Sebab apa perkataan al-ashqa ini bentuknya dia berada dalam bentuk muannas. Bentuknya feminin. Berada dalam bentuk feminin. Bentuk perkataannya feminin. Bukan cerita tentang orang, cerita tentang bentuk perkataan. Bentuk perkataan. Macam jadi Arab Ustaz nampak feminin Ustaz? Al-ashqa. Aduh, Ajar Zainun tanya, Ustaz kata feminin. Saya tak nampak. Saya tanya apa yang Ustaz nampak. Betul? Ustaz yang cakap bukan I. Maknanya saya sebutkanlah sebagaimana yang disebut dulu-dulu. Siapa yang tak nampak tandanya pendek umur. Tu dia. Nampak Ustaz? Nampak. Yes saja. Hati macam ni mengaji. Al-ashqa. Baik, tanda muannas dia ialah perkataan itu diakhiri dengan alif yang pendek, alif kecil. Dipanggil alif maksurah. Alif maksurah dia adalah salah satu tanda untuk kita kenal perkataan tu adalah feminin ataupun muannas. Perkataan tu bukan orang yang sedang dicerita tu perkataan. Contoh orang masuk al-ashqa apa? Orang yang celaka. Orang-orang yang celaka. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pakar. Ada orang kata muzakkar muannats ni kita jangan duk kelebek cari tak mana-mana, jangan duk kelebek cuba cari.
Ustaz dengan kelebek dari mana? Ya, betul. Tak payah kelebek. Betul. Tapi kadang kalau kita nak cari sebab apa? Dia membantu dalam pemahaman kita. Dia tahu kita Pemahaman nak tadabbur merujuk ke kita. mana. Sebab Merujuk kita ke tak mana. tahu dia rujuk ke mana. Baik, maka al-ashqa bentuk perkataan dia feminin. Maknanya orang-orang yang celaka. Yang dimasukkan bukannya orang-orang yang celaka tu feminin, perempuan je, bukan. Semua lelaki dan juga perempuan, tapi bentuk perkataan tu, bentuk al-ashqa ni dia bentuk perkataan tu muannas, feminin. Dalam bentuk yang feminin. Ya, yang celaka tu is feminine lah. Feminin. Bukan maksudnya bukan maksud perempuan yang celaka, bukan. Bukan orang yang dimasukkan, tapi bentuk perkataan tu. Gender perkataan tu, bukan gender orang tu, gender perkataan tu. Jadi Arab dia berbeza. Perkataan tu punya gender satu hal, yang dimasukkan dengan perkataan tu pun satu lagi cerita lain. Macam tu. Baik, maka al-ashqa tadi bentuk dia dalam bentuk feminin muannas, sebab tu digunakan ha, merujuk kepada dia ha tu lah ke depan dia, al-ashqa ke belakang Ya, betul. Selalunya dia dah sebut dulu baru dia sebut ha kan. Betul. Wayatajan kalau disebut wayatajan nabul ashqa pun boleh je, ha ni tak letak lah. Ashqa ha. Ya. Itu menarik. Itu juga soalan-soalan yang memang timbul apabila kita nak tadabbur. Kenapa Allah letakkan ha? Kenapa tak boleh tulis je? Ha letak dulu kan. Itu antara soalan-soalan yang kita boleh tanya. Tapi kita hanya boleh tanya bila lepas kita tahulah kaedah bahasa tu, perkataan tu. Kalau kita tak belajar, tak tengok, kita rasa macam begitulah kot caranya tulis begitu kan. Lepas kita tahu, kenapa pula ada letakkan kan? Tak payah ada pun tak apa, sebut je lah tu. Wayatajan nabul ashqa belakang tu je. Tak payah adanya kan. Tak payah ada ha pun tak apa. Kan bukan cerita pada ayat lain, selepas tu je pun nak sebut. Macam tu. Dia timbul soalan satu perkara yang baik. Timbul soalan satu perkara yang baik. Itu tanda otak sedang berfikir tentang perkataan tu. So maknanya apa? Maknanya kita sedang menghargai perkataan tu. Kalau kita tak hargai perkataan tu, kita buat tak kisah je. Perkataan tu ada baris apa, domer apa pun kita tak kisah. Tapi kita hargai perkataan tu, kita tengok satu-satu perkataan tu. Kenapa ni dan sebagainya. Baik, so malayamu bukan sini kita tak bincang. Minta maaf. Kita bincang dia soal adik. Ustaz, sekejap. Ustaz tengok ayat 10 dengan ayat 1 tu sama tak? Ayat 10 dengan ayat pertama. Ayat 10 yakhsha, ayat pertama al-a'la. Ayat yang kita baca ni lah. Wa yatajannabu al-ashqa. Kita tengok ayat 10 pula, ayat 11. Wa yatajannabu al-ashqa dengan sabbihi isma rabbikal a'la. A'la tu feminin juga Ustaz. Baik. Bentuk perkataannya je berada dalam bentuk yang feminin. Baik. Perkataannya berada dalam bentuk yang feminin. Pertama. Yang kedua, nanti ada juga yang kita panggil dalam bahasa Arab ni, kita panggil dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai Haji Syaz bantu saya. Uslub. Mubalaghah. Bukan uslub Ustaz. Sirah mubalaghah. Satu bentuk yang macam ekstrim. Sirah mubalaghah. Menunjukkan satu perkara yang paling tu sekali. Yang paling maha Ustaz, maha. Yang maha. Sebab tu kalau kita kaitkan dengan Allah, kita letakkan maha. Kan kalau cerita tentang orang, kita cerita tentang paling. Kalau pandai, dia yang paling pandai. The best kalau lah. Baik, paling baik. Best. Outstanding. Tapi dia atas lagi daripada best. Dia macam outstanding. Dia ekstrimnya yang hebat. Bentuknya begitu. Pun diletakkan dalam bentuk yang muannas. Bentuk al-a'la maksud dia yang paling tinggi. Yang paling tinggi, tak ada tinggi, itu yang paling sekali tinggi. Dan tu bila kait dengan Allah dia akan tukar jadi maha. Terjemah kita jadi maha. Maha tu yang paling lah. Yang ada lagi tinggi. Bila cerita tentang manusia dia akan jadi masa sujud kita baca subhanallahil a'la wa bihamdihi. Maknanya a'la tu perempuan maskulin lah. Bentuk perkataan dia je. Bentuk perkataan tu. Maksud dia dimasukkan yang maksudnya bukan ala-ala tu feminin. Bentuk perkataan tu feminin. Cuma adakah yang dimasukkan itu juga adalah feminin? Tak. Dia punya gender perkataan tu sahaja.
Oh, bukan makna Tuhan tu feminin kan? Bukan maksud Tuhan tu feminin, bukan. Dia macam perkataan ni lah. Macam perkataan. Sekejap. So, Contoh yang Ustaz, kalau bumi tu kan Ustaz, kan dia feminin kan? Bumi. betul. Yang itulah maksudnya. Bukannya bumi tu perempuan. Betul. Anak tu anggap tu sebagai bumi. Macam syurga, Ya. neraka. Setiap benda tu ada feminin ataupun dia punya Betul. Sistem Al- tafdil tu Ustaz. Sistem tafdil. Ya, betul. Isim tafdil. gender. Baik, contoh perkataan malaikat. Malaikat kalau tengok pada perkataan dia berakhir dengan ta marbutah. Ta marbutah ni untuk maskulin ke feminin? Feminin. Muannas. Feminin. Tapi adakah malaikat ada gender? Tak ada. Malaikat dia bukan maskulin, dia bukan juga feminin. Tapi bentuk perkataan tu feminin. So bila dia nak cerita tentang malaikat, dia kena guna semuanya bentuk feminin. Letak ta marbutah, nak guna dhamir, kena guna dhamir ha. Dia macam tu. Untuk merujuk kepada perkataan dia saja. Gender perkataan tu. Bukan Okey, orang faham, yang faham. dimaksudkan. Macam tadi, Macam French Tuan pun Omar macam kata, itu, Ustaz. Bahasa Perancis pun macam itu, French. Dia ada okey. masculine, feminine. Bahasa Okey. Inggeris pun. Inggeris ada ke? Inggeris ada ke? Feminin, masculine. Bukan. No. For macam ni malaikat ni feminine. Objek, untuk objek. Objek, yes. For objek. Macam bumi pun dalam Quran, dia bentuk feminin. Feminin. Kan? Feminin. Tapi bumi tu bukanlah dia feminin pun. Cuma Dia bentuk bentuk, perkataan ya, dia. Gender the word perkataan dia itself is saja. feminine. Begitu. Okey. Baik. Ayat yang keempat, surah Al-Hadid, Al-Hadid. muka surat 538. 538. Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu. Dan ya'lamu. Tanda dia apa? Ya. Dengan Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka ya'lamu dia adalah fi'il Madi. mudhari'. Menarik. mudhari'. Masih melekat masih. Itulah Dah semati dah fi'il madi tu. Jangan terperangkap dengan kisah silam. Kita nak maju ke depan. Lupakan yang past tense tu, kita nak move on ke depan. Baik. Ya'lamu ma yaliju. Perkataan yaliju. Yaliju. Tanda Ya, di ya di awal perkataan, baris huruf akhir baris depan. Dia masuk. Dia Maka ia juga adalah fi'il mudhari'. Tiga huruf je Ustaz. Baik. Itu yang saya katakan, bilangan huruf kita tak strict sangat untuk awal-awal ni. Tapi kalau macam kita buat seorang-seorang, kita tak confident, kita ambil lah 4 huruf ke atas tu. Kan? Baru ke atas. Kalau kata kita jumpa yaliju ni, 3 ke 4, tanda ada. Jadi kita nak confirmkan, tengok je terjemahan, ada tak perkataan dia ataupun ia. Kalau ada, Ia masuk. ia masuk. Jelah tu. Kan ia masuk. Ini confirm. Kenapa dia jadi 3? Asal ni ada huruf illah lah ni. Dia sepatutnya 4. Patutnya dia adalah 4. Jadi ada huruf illah tu dibuang. Baik. Wa ma yakhruju. Yahruju. Mana yakhruju. Tanda dia Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Fayakhruju minha. Dia adalah fi'il mudhari'. Ia Wa keluar. ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i. Yanzilu. Yanzilu. Ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Yanzilu dia adalah fi'il mudhari'. Tanda tu jumpa setiap perkataan ulang sampai muak ulang. Mudah-mudahan dia melekatlah dalam kepala insya-Allah. Minas sama'i wa ma ya'ruju. Kan ya'ruju. Tanda dia Ya. di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Masya-Allah.
Yakhruju naik, yakhruju keluar. Turun. Yanzilu turun. Hmm. Yahruju keluar. Yang rujuk ni lah Isra Mi'raj. Yakhruju naik, naik Isra. Isra Mi'raj sampai situlah. Ha. Wa huwa Yaliju ma'akum masuk. aynama kuntum Allah bima ta'maluna basir lahu mulkus samawati wal ardi ila Allah turja'ul umur. Baik. Seterusnya ayat yang ke-6 yuliju. Yuliju. Bukan. Perkataan Bukan. yuliju. Ya. Sama lah tadi yaliju ni. Dia sama dengan yaliju. Tapi Dia dia sama ada dengan yu lah. yaliju tapi ini jadi yuliju. Yuliju. Tapi Dia tanda dia ada tak memasukkan. kat yuliju ni? Ada. Ya. Ada. Di awal Kita ada ya di awal perkataan. perkataan. Ya baris depan. Kita ada huruf akhir baris depan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Walaupun terjemahan dia cuba tengok. Yaliju maksudnya apa? Dia lah yang memasukkan. Dia memasuk. Dia memasukkan. Baik, yuliju. Masuk aja. Masukkan juga. Yang atas Yuli- tadi yang naik. Wama yuliju. Yang ruju tu naik. Yang ruju Ya, naik. yuliju. Terjemahan untuk yuliju. Masuk Dia ataupun Dia bracket masuk. hujan. Dia memasukkan. Yuliju. Dia memasukkan. Dia memasukkan. Ya. Yang belakang tu kita tak kisah. Kita kisahkan depan. Ada perkataan dia. Selesai. Ada perkataan dia. Okey dah. Dia. Kita dah tengok yang tu je. So yang yaliju ada perkataan dia. Yuliju pun ada perkataan dia. Ya. Maka tanda tu betul lah. Ya depan huruf akhir baris. Wa yuliju sama juga. Ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Wa huwa alimun bi dzati sudur. Baik, kita bagi ayat yang seterusnya. Baik, ayat yang ke-9. 9. Ayat yang ke-9. Huwallazi Wallazi yunazzilu. yunazzilu. Tanda dia Dia menurunkan. ya di awal perkataan Baris depan. huruf akhir berbaris depan. Maka yunazzilu dia adalah fi'il mudhari'. Ini tadi yang Ajay tanya tu kan, huruf kedua tu dia kena sukun ke tak sukun ke dan sebagainya kan. Tak apa sebab ni huruf kedua dia ada baris kan. Dia bukannya sukun macam yaf'alu tadi kan. Huruf kedua dia ada baris. Jadi tak apa huruf kedua tu ada baris pun tak apa. Beza dengan atas tadi. Atas tadi perasan tak perkataan dia apa? Atas tadi perkataan dia yanzilu. Yanzilu. Yang ni wama yanzilu. Yanzilu. Sama, tapi tanda dia sama ya dan baris depan. Ada dia juga. So yang bawah ni yunazzilu ya baris depan juga. Tak apa, kita tak kisah bentuk dia tu, janji dia ada ya dan dia ada baris depan. Baik. Turun. Ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Baik. Kalau kita jumpa perkataan yang ada ya contohnya. Kan, tapi huruf belakang dia kita nampak tak ada. Kan? Jadi untuk permulaan tak apa, kita hold dulu bentuk perkataan yang begini sebab kita nak ambil yang basic sahaja. Yang basic sahaja dulu. Untuk domain huwa ya aje. Untuk domain huwa aje. Betul. Siklah asas dia asas. Ustaz, huruf tadi tu Ustaz, cuba Ustaz patah balik. Yang apa tu liyukhrijakum ni kan. Kita macam Ustaz TMAD tu Ustaz kan potong kum ni kan. Untuk motorik kita tak potong, kum tu potong. Potong tapi jim huruf baris atas. Betul. Baris depan. Jim baris atas bukan baris depan. Tapi dia potong jugalah maksudnya. Apa dia je? Dia boleh potong juga. Dia boleh potong jugalah. Dia setiap perkataan kita kena potong dulu. Memang kena potong dulu. Dia sama, kita daripada isim dulu nanti bawa sampai ke akhir kelas kita. Setiap perkataan kita jumpa kita kena potong dulu supaya dia tak mengelirukan kita. Okey, baik. Masih Ustaz. Baik. Ustaz, mudhari' cuma domir je Ustaz ni. Fi'il mudhari' ni. Domir je, 8 domir je. Maksudnya? Maksud saya kalau nak kenal fi'il mudhari' tak ada lagi macam dulu didahului, diakhiri. Lepas tu ada apa? Tak ada. Tengok tanda saja. Tanda betul. Tengok tanda saya kita tekan kat 8 domir. Betul. Depan dan belakang. Kita ambil pada tanda pada perkataan tu sendiri. Dia tak ada dah huruf depan tu didahului,
dan sebagainya tak ada. Tak ada. Dia tanda Ada pada Anita perkataan. tadi lah. Yalah. Ya, ya. Dia cuma tanda pada perkataan tu sendirilah. Dia tak ada yang pada perkataan lain. Okey, okey. Okey, terima kasih. Kira lebih mudah lah. Kiranya tengok pada perkataan je kan. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Perkataan yuqridu, ayat yang ke-11, yuqridu. Nampak? Ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. maka yuqridu dia adalah fi'il Mudhari'. mudhari'. Dia meminjamkan. Qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yudha'ifa. Baik, jumpa perkataan yang panjang. Kasih potong dulu. Fa ni potong. Ha ni pun kita potong. Kita tahu dia adalah dhamir. Tapi Jadi tak tinggal jadi. saja tengah-tengah. Tapi dia bukan. Yudha'ifa. Ni Ustaz. Ada yudha'ifa. Nampak ada ya? Ya saya. Ustaz. Ustaz saja dah tanya macam bima tak malu tu. Baik. Walaupun kita dah belajar lagi, itu juga fa'il mudhari' juga kan? Tak malu. Ya betul. Betul. Ya. Betul Tapi kita tak sampai lagi lah. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Antum. Belum sampai lagi. InsyaAllah kalau Itu adalah antum. kalau gurunya tak macam guru yang apa? Guru pendekar punya lapuk tu kan. Ini guru dia tak meninggal, habislah dia belajar alif bata tu. Kalau tak alif bertese jim, lepas tu cikgu dia meninggal, tak habislah dia belajar. Kalau ada lagi insya-Allah kita akan sampai pada bahagian tu. InsyaAllah. Baik, yudha'if kita nampak dia ya. Tapi kita lihat huruf akhir tu dia baris atas. So kita hold dulu. Tu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat perkataan contoh fayudha'ifahu ni kan, kita dah potong ya, kita jangan terus excited. Ya awal perkataan, huruf akhir beri depan. Kita jangan keliru macam tu kan. Ibu tu bukan. Sebab dia penting untuk kita tengok perkataan tu. Mana yang potong, boleh potong, kita potong dulu, terutamanya dhamir, supaya dia tidak menirukan kita. Kalau tak kita dah tersalah bagi depan, tapi rupanya dia bukan sebahagian daripada perkataan. Ustaz, saja nak tanya satu Ustaz ni, boleh tak? Ayat 10 tu Ustaz. Ulaika a'zamu. A'zamu tu kira mudhari' lah Ustaz. Baik. Memang mudhari', tapi untuk ana tu kot. Baik. Kalau ikut pada tanda tu saya sebutkan tadi, kan kita ambil Anita tadi. Anita kan? tadi ada. Ikut tanda dia betul. Okey. Tetapi bukan dia. Tapi dia ada tapi tu kan. Dia termasuk dalam tapi yang saya ada sebutkan juga. Bukanlah tanda yang kita berikan ini. Bukanlah tanda yang diberikan ini. Dia adalah kena tanya one by one ni Ustaz. Baru dia. Itu betul punya penat tu. Dia ada nanti pada bahagian yang kita kena lihat pada terjemahan, dia ada tak perkataan yang dhamir tu, dia ke, saya ke, kami dan sebagainya. Sebab apa? Sebab biasalah dalam bahasa Arab dia ada juga nanti memang asal perkataan tu dia bermula dengan hamzah. Asal perkataan tu dia bermula dengan nun contohnya. Dia memang ada. Jadi itu antara perkara yang kita kena berhati-hati. Dan kita belajarlah bahasa Arab dan diberikan kaedah ataupun tanda bila kita cerita tentang Al-Quran, kita tak boleh nak katakan saya punya tanda ni kalau ambil 100% confirm. Kalau jumpa itulah dia. Kan? Sebab apa? Kaedah bahasa tu, terutama dalam Quran ni bahasanya banyak, perkataannya pun banyak. Jadi kita dapat nak ambil satu tanda yang confirm 100% boleh pakai dekat throughout Quran habis semua. Cuma kita boleh katakan majority kalau jumpa tanda begini itulah dia. Fi'il mudhari' contohnya dan sebagainya. Baik, kita berhenti setakat ni. Nanti boleh ambil dua ayat ni sebagai latihan. Pertama surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 39 hingga 48. Ayat 39. 39 hingga 48. Yang pertama.
Yang kedua boleh ambil surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 284. 284. 284. 284. Kemudian surah Al-A'raf, Araf. surah yang ketujuh, 7. ayat 55 hingga 58. 5 hingga 58. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 55 hingga 58. Al-Baqarah tadi Ustaz? Al-Baqarah ayat 284. 284. Ayat 284. Satu ayat. Yang terakhir surah Al-An'am. 6. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 71 hingga ayat 73. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 71 hingga ayat 73. Baik, nanti boleh kongsikan jawapannya pada hari Selasa. Hari Selasa baru valid boleh. Kongsikan di grup. Kalau nak hantar awal boleh hantar WhatsApp saya direct. Boleh WhatsApp saya direct. Siapa nak hantar awal boleh direct WhatsApp pada PM saya. tepi. PM tepi. Kalau nak hantar kat grup, dia hanya boleh dihantar pada hari Selasa sahaja. Selasa baru boleh start hantar. Hantar awal hukumnya makruh. Yang lebih dekat membawa kepada haram lah. Dia makruh. Nama Syafi'i namanya makruh tanzih. Makruh yang sangat-sangat keras. Baik.